الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan pelbagai nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu menjadikan kehidupan kita sempurna, kehidupan kita selesa, kehidupan kita dalam keadaan yang baik, dan kita dapat hidup dalam keadaan yang senang. Kehendak-kehendak keperluan kita sentiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita semakin lebih bersyukur dan memperbaiki lagi mutu ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita dalam masih lagi surah Al-Ghashiyah. Kita bermula pada ayat yang ke-21. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-101. Belah kanan kita ni ayat yang ke-21. Muka surat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Kita tengok dulu tuan-tuan 6 ayat ni. Kalau kita ada masa kan, kita masuk ke surah baru, iaitu surah Al-Fajr. Ayat yang ke-21, fadzakir. Innama fadzakir. Kalau ra mati sebelumnya ada bagi bawah, ra tu kena nipis betul-betul.
Jadi bunyi fazakir. Kita boleh baca fazakir. Kalau tuan muncungkan mulut, dia jadikan tebal. Fazakir. Dia bukan fazakir. Dekat mulut tu. Fazakir. Innama. Nun bersabdu. Semua nun bersabdu dalam Quran kita kena dengungkan kadar 2 harakat. Dua harakat, 2 gerakan jari berdasarkan kelajuan bacaan kita. In 2 harakat. Nama anta. Contoh tengok ma anta. Atas huruf alif tu ada tanda mat, tanda panjang lah. Semua tanda panjang saya sebut dulu. Kalau tak kenal hukum pun, semua tanda panjang dalam Quran kita bacalah 4 harakat. Kecuali tanda panjang yang duduk di atas huruf. Macam Yasin ada tanda panjang. Itu kena baca 6. Alif Lam Mim tanda panjang di atas huruf di awal-awal surah. Itu kena baca dengan 6. Ataupun yang sebentuk dengan waladdallin. Yang itu kena baca 6. Tanda panjang yang lain baca 4. Macam ini jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Innama anta. Nun mati bertemu dengan ta. Semua nun yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya, atas nun tu, maka nun tu naklah didengungkan dengan qadar 2 harakat. Kalau yang tahu hukum, dia tahu ini ikhfa hakiki. Anta muzakkir. Kena nipis. Lasta alaihim bi. Mim mati bertemu dengan ba. Semua mim yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya, hendaklah dibaca dengan dengung pada 2 harakat. Alaihim. Kalau orang dia mahir hukum sikit, dia tahu ini ikhfa syafawi. Tak apalah tak tahu nama itu. Yang penting tahu cara baca dengan tengok kaedah tulisan. Semua mim yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya, hendaklah didengungkan. Alaihim bimusaytir. Akhir sekali. Illa man tawalla. Man tawalla sama dengan anta. Nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki. Kena dengungkan sebab nun tu mati, tidak ada tanda mati di atasnya. Wa kafar. Ra tu kena tebal sebab sebelum ra bagi atas. Wa kafar. Maka tuan-tuan jadilah bacaan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Sadaqallahul azim. Sedikit tadi daripada sudut ilmu tajwid. Kemudian kita tengok dari sudut tafsirannya berdasarkan apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni, dan juga kita berpandukan kitab Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Maka berilah ingatan hanya senya engkau orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan engkau orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang paling berpaling dan kufur, fayu'azzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan menyiksanya dengan azab yang besar. Baik tuan-tuan, kita tengok ayat 21 tu. Maka fadzakir, berilah ingatan ataupun peringatan hanya senya engkau itu wahai Muhammad, maksudnya orang yang memberi peringatan. Setelah Allah, surat sekali 2 tu. Setelah Allah, tak apa itu banyak apa ni dah cerita sebelum ni. Tuan-tuan tengok perenggan kedua. Kemudian Allah mana ni? Allah, pening pula dah.
Okey tu. Setelah Allah pegang pertama tuan, menegakkan dalil tentang kekuasaan dan keesaannya, tetapi orang yang kufur masih juga tidak mengambil iktibar dan pengajaran. Ini ayat-ayat sebelumnya. Maka di sini Allah memerintahkan Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya menasihati mereka dan memberi peringatan, iaitu fazakir, berikanlah peringatan wahai Muhammad. Nasihatlah mereka wahai Muhammad dan berilah pengajaran yang baik serta pertakutkanlah mereka dengan azab Allah. Tidak kira sama ada mereka mahu memerhatikan dan memikirkan ataupun tidak. Jadi ayat fazakir, maka berilah ingatan. Allah Ta'ala suruh siapa ni? Suruh Rasulullah. Secara khusus. Umumnya kita ni pun kena berikan peringatan pada orang-orang lain. Kena nasihat menasihati. Kerana engkau Muhammad hanya saja engkau orang yang beri peringatan. Kau wahai Muhammad berikanlah peringatan kepada manusia. Sebab kau tu tugas kau beri peringatan. Memang khusus kat Nabi. Tapi pengajaran ayat ni jatuh pada kita semua. Kita kena saling ingat mengingat. Sebab tuan-tuan, kalau tak ada ingatan, manusia ni akan ramai sesat. Sebabnya manusia ni satu sifat dia mudah lupa. Dia mudah dipengaruhi. Dia ada musuh yang seumur hidup dia ada musuh, iaitu syaitan yang mencari-cari jalan untuk menyesatkannya. Itu sebab mesti ada orang beri ingatan. Kan mesti ada orang beri ingatan. Kita pun walaupun kita lelaki suami, kita ada pemberi ingatan kita. Isteri kita selalu ingat kita. Kau tak boleh hidup. Sebab tu ayat ni sebut fazakir, ai fa'idhum ya Muhammad wa khawwifhum. Wahai Muhammad, ingatkanlah mereka manusia ni dan takutkan mereka tentang azab-azab Tuhan ni. Kalau tak beriman, kalau tak patuh, takutkan mereka wahai Muhammad. Sambung ayat 22, lasta alaihim bimusaitir. Bukan engkau orang yang berkuasa atas mereka. Maksudnya apa tuan? Kita sambung balik 102 tu. Bukanlah engkau orang yang berkuasa untuk memaksa mereka supaya mereka itu beriman. Kau tak boleh paksa orang beriman wahai Muhammad. Yang boleh kau buat, kau beri ingatan dia. Beriman tak beriman ni tu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah memastikan orang beriman tak beriman tu kehendak Allah. Kau pula yang kau boleh buat, fazakir, berikan peringatan dia. Kita sendiri tuan-tuan, kadang-kadang anak kita sendiri pun kita tak dapat nak suruh ikut macam mana kita nak. Macam mana nak bagi petunjuk kat orang? Kadang adik-beradik kita pun kita tak boleh suruh ikut cakap kita macam kita nak. Di sekolah pun anak murid kita, dia panggil kita cikgu. Itu pun tak dapat nak kita betul dengan anak. Menunjukkan bab hidayah ni, petunjuk ni, itu bukan kerja kita tuan. Itu bukan urusan kita. Yang Allah Ta'ala beri kita itulah nasihat, mengingatkan sesama kita. Itu je hak kita. Allah Ta'ala pun sebut lasta alaihim bimusaitir. Nabi pun tak berkuasa untuk menjadikan orang beriman, orang patuh, orang taat. Apatah lagi kita. Sebab tu di dalam tafsir ni kata Ustaz Ahmad Sun Haji, bukanlah engkau orang yang berkuasa untuk memaksa mereka supaya mereka itu beriman, tetapi ingatlah bahawasanya siapa jua yang berpaling tidak mengendahkan peringatan dan nasihat, sebaliknya menyangkal dan kufur terhadap Allah yang Maha Berkuasa, pasti Allah akan menyiksanya dengan azab api neraka yang sangat besar, iaitu memasukkannya dalam neraka Jahannam untuk selama-lamanya di akhirat, selain azab yang ditimpakan ke atas mereka dahulu, iaitu di medan perang. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan, ada yang hartanya menjadi harta rampasan perang, ada yang dilanda musim kemarau, dan ada pula yang menderita kelaparan. Ini cerita orang Arab dululah. Kalau kita nak kembali ke zaman dulu, sebelum kita kembali ke zaman kita ni, ayat ni menceritakan zaman Nabi dulu. Kau dah berikan peringatan wahai Muhammad, dia tak beriman juga, dia tak taat juga, dia tak kufur juga. Sebaliknya, man tawalla wa kafar, dia berpaling, dia kufur, dia engkar. Orang yang engkar ni wahai Muhammad, fayu'azzibuhullahul azabal akbar,
Allah akan menyeksanya dengan azab yang besar. Jadi maksud azab yang besar ni, itulah yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Orang Arab dulu yang ingkar. Ketika Nabi berdakwah kepada musyrik Mekah, kita nak ikut, kita nak dengar. Ramai yang kufur. Akhirnya Allah Ta'ala azab di dunia lagi, di medan perang. Iaitu ada yang mati terbunuh, ada yang kena tawan, lepas tu lah harta kena rampih. Ada pula musim kemarau berpanjangan sebab tak ikut cakap Rasul masing-masing. Ada yang lapar. Itu semua azab di muka bumi lagi. Siapa tu? Yang dogi-dogi, yang tak beriman, yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang ingkar dengan kehendak arahan Rasulnya, tak ikut ajaran Rasul masing-masing. Maka di dunia lagi Allah Ta'ala yu'azzibuhullah, azab. Tuhan dah azab dia. Belum masuk lagi nanti di akhirat yang Allah Ta'ala tambah lagi dengan azab neraka Jahannam. Sebab itu di sini Imam Qurtubi sebut al-azab al-akbar, iaitu neraka Jahannam yang kekal azabnya. Orang yang kufur ni, yang ingkar ni, tak beriman, mereka ni akan diazab kekal azab tu dalam neraka Jahannam. Kenapa dikatakan akbar? Kita tengok ayat yang ke-24 tu. Maka Allah akan menyeksanya dengan azab yang besar. Maksudnya azab yang besar ni lah, di dunia dah penuh azab dah, di akhirat azab lagi. Memang besar lah azab Allah Ta'ala tu. Memang teruk lah. Jadi Allah Ta'ala sebut Rasulullah, kau ya Muhammad berikan peringatan, ingatkan dia orang. Sebab kerja kau tu ya, kau tak boleh nak paksa-paksa dia orang ni. Tapi kalau dah beri peringatan, dia kufur, dia ingkar juga, itu Allah Ta'ala akan azab dia di dunia dan di akhirat. Maksud ayat 21 sampai 24. Itu pun tuan-tuan, di muka bumi ni, kerja kita nasihat orang ni. Kalau orang tak dengar nasihat kita, jangan kita marah pula. Kan? Kita nasihat orang sebab orang tak betul. Bila kita nasihat orang tak nak dengar cakap kita pun bongi. Kita pun buat benda yang tak betul. Sama orang yang tak betul tu nasihat. Jadi apalah beza kita dengan orang tu? Sebab tu dia orang yang beri nasihat lebih baik daripada orang yang menasihati. Orang yang beri nasihat sepatutnya lebih baik kedudukannya daripada yang dinasihat. Saya jadi cikgu, kamu tahu orang yang merokok nanti rusak jantungnya, berparu terbakar dia. Sambil tu ada rokok muncung sini. Budak pun tengok, betul ustaz ni, betul aku cikgu ni. Pemarah anak kita. Lain kali dah tidur, bangun tidur, apalah salah lipik selimut tua, cadar ni tarik-tarikan sikit, topuk-topuk bantal tu, letak angkat tompek omak nasihat anak Selalu anak masuk bilik omak macam tompek kucing beranak. Macam mana omak ni dah? Kat situ gagal lah kita nak menasihat. Kan? Jadi orang nasihat tu mestilah sepatutnya lebih baik daripada orang yang dinasihat. Sepatutnya macam itulah. Kan? Sebab itulah Allah Ta'ala ingat Rasulullah ni. Kau kerja kau menasihat Muhammad. Kau tak ada kuasa buntah mereka. Maksudnya kau nasihat dan dia cakap macam-macam ni tak dengar. Diri kan lah kau kerja kau itu. Kau dia bagi pasal bagi kat dia pula. Ba'da nazab dia. Macam tu lah bunyi ayat ni. Kan? Anak kita, rumah kita, adik-adik kita dah cakap dah. Alah angah lah yang baik. Mentang-mentang lah ngaji agama dia ustaz. Salah lah orang kekit mata dia tu. Alah macam tu khabar, diam lah kita. Yang kita lah nak nambah pula. Memang betul dan ustaz. Kau tu tak ngaji. Kau tu bangang sikit. Kau kalau dengar cakap dia, jadi apa beza kita dengan dia? Dan imam. Dia tahulah. Dia duduk kat masjid. Kau ada tak duduk masjid. Nah, kalau macam tu keadaan tak ada lah. Supo lah kita dengan orang yang nasihat. Makin sukar lah orang nak dengar nasihat. Itu Rasulullah, akhlak dia, akhlak Nabi tu sendiri. Nabi tak buka mulut pun orang dah boleh ikut dah. Cantiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Sinaisyah sebut, kana khuluquhul Quran. Nabi tu akhlak yang macam Quran. Apa yang Quran suruh buat tu, macam tu dah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami Allah lah tempat kembali mereka. Allah Ta'ala sebut
Besok orang didagi ni, besok dia akan kembali kepada kami, kepada aku. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajipan kami yang menghisap mereka. Muhammad, yang didagi ni besok kembali kat saya. Dagi ke tak dagi, semua kat saya kembali. Lepas tu besok, pandailah saya nak kira macam mana cerita orang ni. Itulah maksud ayat summa inna alaina hisab. Kemudian Allah menguatkan pernyataannya untuk menyeksa orang yang berpaling dan kufur itu. Sesungguhnya kepada Allah sahajalah mereka dikembalikan sesudah mati. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemudian sesungguhnya sudah menjadi ketetapan kepada Allah sahaja untuk mengadakan perhitungan dan memberi balasan di atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Inilah ayat-ayat penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya sedih dan duka disebabkan kaumnya telah mendustakan dan berdegil serta memusuhinya. Jadi kata Ustaz Ahmad Sunaji, ayat ini menjadi penghibur Nabi. Nabi dia tahu kojo bawa orang mentauhidkan Tuhan, taat pada Allah, patuh pada ajaran Allah, patuh pada didikan, panduan yang Rasulullah bagi. Tapi kaum ni tak ada orang. Ramai yang tak nak ikut, yang tak beriman, bahkan memusuhi Nabi, bahkan mengusir Nabi, memerangi Nabi, nak bunuh Nabi, sedih Nabi. Orang tak boleh ikut. Allah Ta'ala membujuk. Apa orang Muhammad? Kan kau semua sulung tu dah. Kau cakap ni yo. Dah bagi dia besok, tahulah dia mengajar. Itu bahasa kita lah. Pandai lah dia mengajar. Kau jangan risau, kau baik kau ya. Kamu tak dapat nak jadi perempuan tu. Kau dagi dia besok, tahulah. Besok dia beri tu. Tengok dah sampai kat dia tu lah lempang kau. Tak ada lah ayat sini je tu lempang tu mano Besok Allah Ta'ala yang ada. Kau jangan bisa Muhammad, tak payah risau dah. Kau sampai ni lah. Jadi ayat ni sebenarnya Rasulullah tu guru kepada segala guru. Murabbi kepada segala murabbi. Pendidik kepada segala pendidik. Diajar oleh Allah Ta'ala. Kau juga sampai Muhammad. Kita punya juga. Kita ni pendidik, kita ni murabbi, kita ni macam-macam. Kan? Kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada adik, kita ada anak murid, kita ada jiran tetangga, kita ada sahabat. Semua orang-orang yang jadi sasaran nasihat kita. Kadang kita ingat anak pun tak betul-betul. Kadang mereka tak dengar. Bahkan bukan tak dengar diam tak apa. Tak dengar dikutuk lah kita tu. Ada pula tu bukan dikutuk kita, disakit kita pula. Nah, kalau macam tu keadaannya tuan-tuan, tak apalah. Nabi pun macam tu. So kita cakap je lah. Oh yang boleh kita cakap je. Oh nak dengar, alhamdulillah. Kau tak dengar, tak apa. Besok itu semua kembali kepada Allah. Di tangan Allah lah Ta'ala lah sajalah. Besok semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, dihisap. Kat situ barulah kita tahu waktu salah kita kan. Rendah tinggi langit, kat situ lah. Sebab itu kita ni tuan-tuan, janganlah kita risau-risau. Ada anak tak dengar cakap, ada bini tak dengar cakap, ada lelaki tak dengar cakap, ada adik-adik tak dengar cakap. Kita jalan kerja kita, nasihat, berikan peringatan. Itulah kerja kita sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak payahlah kita nak risau-risau, kan? Itu ayat surah Al-Ghasyiyah. Habis tuan-tuan, kita masuk suratul Fajr. Sebelum kita baca suratul Fajr ni tuan-tuan, kita tengok dulu pendahuluan dia. Jadi surah Al-Fajr ni ada 30 ayat. Dia surah yang ke-89 daripada 114 surah. Surah Al-Fajr artinya fajar, iaitu surah ke-89 mengandungi 30 ayat dari jenis Makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Lail. Jadi kita faham surah Al-Fajr ni turun di Mekah. Ini Makki. Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, surah Ghasyiyah. Apa hubungannya surah ini? Kalau pada surah Al-Ghasyiyah disebutkan banyak muka orang pada hari itu tunduk terhina, dan banyak pula muka orang pada hari itu berseri-seri. Surah Ghasyiyah ceritakan dua pihak. Sepihak cerita orang yang kufur, yang ingkar. Sepihak lagi cerita orang beriman dengan Allah Ta'ala. Ada yang muka berkawut, masam. Ada yang muka berseri. Itu surah Ghasyiyah. Maka di sini, kayak surah Fajar ni, disebutkan golongan para pendusta yang jahat
mukanya tertunduk kehinaan, dan golongan orang-orang yang mempunyai wajah berseri-seri. Surah ini pula memperkatakan perkara yang sangat penting, iaitu jadi surah ni tadi cerita Ghasyiyah, cerita Fajar, cerita apa? Satu, kisah sebahagian para umat dahulu. Kalau dalam surah Ghasyiyah cerita dua buah pihak, orang kufur, orang beriman. Surah Al-Fajr dia akan cerita umat dahulu kala yang mendustakan para rasul seperti kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun, serta malapetaka yang menimpa mereka sebagai seksaan di atas kezaliman mereka. Surah Ghasyiyah cerita umum ya. Surah Fajr ni dia bawa contoh kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Kemudian dalam surah Al-Fajr juga diceritakan keterangan tentang peraturan Allah untuk menguji hamba-hambanya dalam kehidupan mereka. Diuji dengan kebaikan, kesengsaraan, kekayaan, kemiskinan, dan menerangkan tabiat manusia yang terlampau mencintai harta kekayaan, keadaan akhirat dengan segala macam peristiwa yang menakutkan, adanya manusia yang bahagia, celaka dan celaka, serta penerangan mengenai jiwa yang jahat dan jiwa yang tenang. Ada lebih kurang 6 perkara, 7 perkara. Satu, cerita kaum-kaum dulu yang ingkar. Yang kedua, Allah Ta'ala cerita dengan Allah Ta'ala uji manusia ni. Ujian apa? Ujian kebaikan, ujian kesengsaraan, kekayaan, miskin. Tentang Allah Ta'ala menguji manusia. Diceritakan juga tentang tabiat manusia yang terlampau mencintai dunia. Diceritakan juga tentang keadaan akhirat yang menakutkan. Dan diceritakan juga tentang keadaan manusia yang bahagia dan celaka. Serta diceritakan juga mengenai jiwa yang jahat dan jiwa yang tenang. Jadi banyak dalam ayat ni. Kita tengok sama-sama tuan-tuan. Kita baca sama-sama dulu sebelum kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, kita tengok wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Kita ambil dua ayat ni. Wal fajr, Allah bersumpah dengan nama fajar yang terbit cahayanya pada waktu subuh. Fajar waktu subuh kan, untuk menyingkapkan tirai suasana gelapnya malam. Jadi fajar ni keluar dengan tujuan untuk membuang kegelapan malam. Keluar fajar, malam pun hilanglah. Juga bersumpah dengan menggunakan nama 10 malam, layal malam, dan malam-malam ashr yang 10, yang mengandungi berkat. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malam 10 yang mengandungi berkat, iaitu malam 10 ni, 10 malam yang mana ni? Dikira mulai malam 1 Zulhijjah sampai ke 10. 1, 2, 3, 4 sampailah raya haji, raya korban. Setiap tahun pada tarikh tersebut, kaum muslimin sibuk bersiap-siap untuk mengamalkan ibadah haji di Makkah. Jadi kita tengok, itu kata Ustaz Ahmad Sun Haji. Tengok kat Imam Qutubi ni, demi fajar. Kata Imam Qutubi kat sini, wakhtalafa fil fajr. Ulama berselisih pendapat dengan maksud demi fajar. Jadi fajar tu pun maksud
Kata Imam Qurtubi, sebenarnya ulama berselisih pendapat. Adapun Imam Ustaz Ahmad Sunnhaji ni dia ambil satu pendapat dia. Kita nak pening dengan kepala kita. Dia kata Allah bersumpah dengan nama Fajar. Fajar tu terbit pada waktu subuh. Mana Fajar dengan maksud Fajar betul lah. Dia tak nak pening kepala kita. Tapi kalau kat sini banyak maksud Fajar. Ulama sebenarnya bahaskan panjang lebar. Tak jadi dah tabani buku dah kalau dibawa semua pendapat tu. Tapi dia ditulis ke Imam Qurtubi ni, kita tengok juga apa maksud Fajar. Yang lain menurut pendapat Imam Qurtubi berdasarkan pendapat ulama-ulama tafsir yang lain selain daripada fajar waktu subuh. Satu. Yang pertama dia kata apa? Infijaru zulmah 'anil nahari min kulli yaum. Ni al-fajar. Ini pendapat pertama ni yang dipakai oleh Ustaz Ahmad Sunnhaji. Dia kata fajar tu maksudnya fajar subuh yang keluar yang menerangkan siang, menghilangkan gelap malam. Kemudian ada juga mengatakan wal fajar. Fajar ni demi fajar. Fajar tu apa? Ada pandangan yang lain mengatakan bahawasanya fajar itu iaitu mana ya? Fajar itu katanya iaitu fajar awal hari di bulan Muharram. Kau subuh dah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah wal fajri, demi fajar. Fajar bila ni? Fajar di awal bulan Muharram, 1 Muharram. Itu ada pandangan. Fajar di awal bulan Muharram. Itu kata Imam Abbas atau Qatadah. Kemudian ada yang lagi kata fajar tu maksudnya solat subuh. Wal fajri, demi solat subuh. Itu pendapat yang lain. Jadi ada 3 lah. Satu, fajar dengan maksud cahaya yang terbit pada waktu pagi. Yang kedua, fajar dengan maksud fajar di awal bulan Muharram, awal hari bulan 1 Muharram. Ketiga, fajar dengan maksud demi solat subuh. Fajar ni maksudnya solat subuh. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan solat subuh. Itu pendapat yang ketiga. Ada lagi kata, umpamanya daripada Ibnu Abbas katanya, fajar itu maksudnya demi waktu subuh pada hari raya Korban. Itu yang keempat. Wal fajri maksudnya apa? Demi waktu subuh pada hari raya Korban. Dan banyak lagi, cukuplah tu. Ada juga kata demi fajar yang pada waktu bulan Zulhijjah. Fajar waktu bulan Zulhijjah. Jadi banyak sangat pandangan ni. Cukuplah tu, ada 5 pandangan lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar yang disebutkan oleh ulama tadi. Istilah berbeza pendapat ulama. Kemudian walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Malam yang 10 ni apa ni? Kita tengok dulu tuan-tuan, habiskan dulu ini tulis di sini. Kata para mufassirin, Allah bersumpah dengan fajar kerana pada waktu fajarlah hati manusia menjadi khusyuk berhadapan dengan Tuhan pencipta alam. Ini sebab ulama tafsir sebut kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, pagi subuh-subuh tu. Sebab waktu tu hati manusia khusyuk. Yalah, kita bangun pagi kita relax, tak fikir apa-apa masa tu. Kan subuh bangun dia sogai gitu. Awal subuh tu tak ada serabut. Pergi sekolah, barulah serabut. Datang orang sikit, pergilah serabut. Sampai tempat kerja, barulah serabut. Dan bersumpah dengan malam-malam yang mempunyai kelebihan dan keberkatan, yaitu layalin ashr, 10 malam bulan Zulhijjah, merupakan hari-hari yang paling mulia dalam setahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada hari-hari untuk beramal soleh padanya lebih disukai oleh Allah dari hari-hari ini, yakni
10 hari bulan Zulhijjah 1 sampai 10 tu. Jadi Imam Usama Sun Haji dia pakai pendapat layalin ashri, maknanya hari malam-malam 10 ni, iaitu 10 Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi ni mengatakan itulah malam yang afdal untuk kita beramal. Para sahabat pun bertanya, tidakkah juga lebih disukai dari berjihad pada jalan Allah? Jawab Nabi, dan tidak juga lebih disukai dari berjihad pada jalan Allah. Malam ni lagi. Kecuali seorang lelaki yang keluar membawa dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi membawa apa-apa. Kecuali orang pergi jihad, mati syahid, tu tinggilah darjat dia. Ini nak cerita apa tu? Kelebihan 10 malam Zulhijjah tu. Jangan nak disia-siakan. Sebab 10 hari Zulhijjah ni, orang nak pergi haji, dia dah ready dah, bersiap sedia, mempersiapkan diri untuk menunaikan haji besok. Sampailah hari yang ke-9, 10 tu, dah sibuk dah. Jadi ini pandangan yang dipakai oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Maksud layalin ashru. Sebenarnya kalau kita tengok di sini layalin ashru, ada banyak pandangan-pandangan di ulama. 10 malam tu maksudnya 10 malam ada apa? 1, 10 malam di bulan Zulhijjah. Itu pendapat Imam Mujahid, As-Suddi dan Al-Kalbi. Dan juga Ibnu Abbas. 10 malam Zulhijjah. Okay. Ada juga pandangan yang lain. Umpamanya satu riwayat daripada Abu Zubair, daripada Jabir, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal fajr wa layalin ashr, nasbit qal ashrul adha, iaitu hari raya korban tu 10 Zulhijjah tu. Maksud bukan 10 semua kan, 10 Zulhijjah tu Nabi sebut kan, 10 malam 10 Zulhijjah tu, itulah maksudnya walayalin ashr. Dan ada pandangan yang lain, umpamanya daripada Ibnu Abbas dan Tabari, selain daripada 10 Zulhijjah tu, 10 malam Zulhijjah tu, ada juga yang mengatakan hiyal ashrul awal minal muharram allati ashuruha yawma ashura. Kata Imam Tabari, dia adalah 10 terawal daripada bulan Muharram, 1, 2, 3, 4 sampailah 10 Muharram. Sebab 10 Muharram tu adalah hari Ashura, kata Imam Tabari. So di sini walayalin ashr, dan malam-malam 10, yang 10 ada dua lah pandangan yang kuat di sini. Satu kata malam-malam yang 10 tu 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang kedua malam-malam yang 10 tu iaitu 1 Muharram sampai 10 Muharram. Hakikatnya, dan malam-malam yang 10 Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui apa maksud malam-malam 10 ni. Kita tak tahu sebenarnya, Allah Ta'ala lah yang tahu. Dia yang berfirman, saja dibuat macam ni. Itulah dia punya mukjizat Quran ni. Walaupun orang Arab faham malam-malam 10, tapi dia tanya-tanya, 10 apa ni? Malam bila ni? Itulah kelebihan Al-Quran. Dan ini satu ayat kita berhenti dah tuan-tuan. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Apa maksud genap ganjil ni? Yakni Allah bersumpah pula dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Syafa' tu genap, witir tu ganjil, watr tu ganjil. Yang seolah-olah dia bersumpah dengan segala sesuatu, kerana segala sesuatu di alam ini terdiri sama ada dari benda yang genap, berpasang-pasangan, maupun dia tunggal, ganjil. Atau bersumpah dengan nama makhluk dan nama Khalik. Khalik ini Allah lah, iaitu Tuhan yang menjadikan makhluk. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tunggal, sedangkan makhluk pula genap atau berpasang-pasangan, terdiri daripada lelaki dan perempuan. Azan ke? Dongah tak tuan? Dah habis dah. Ya Allah, baru dongah ni. Okak lah kau saya. Dah habis dah. Apalah tuan, kita tahu je lah. Tak pun dongah putih
Bunyi kipih lagi kuat. Kita habis ayatnya. Jadi asyafa' genap, al-watr tu ganjil. Wakhtalafa fi zalik. Di sini pun ulama berselisih pendapat. Apa maksud genap ganjil ni? Jadi ada pandangan berdasarkan hadis Nabi ni, kata dia asyafa' wal watr tu iaitu sembahyang. Kerana sembahyang ni ada yang genap ada yang ganjil. Itu hadis daripada Imran bin Ibnul Husain. Kata dia maksud genap ganjil ni tu sembahyang. Sembahyang ada yang genap ada yang ganjil kata dia. Kemudian berdasarkan daripada Jabir bin Abdullah pula kata bukan situ. Dah. Jadi sembahyang kata yang ini. Ada juga yang mengatakan syafa' witir tu, syafa' tu kat sini kata makhluk. Makhluk ni kan dia berpasang-pasangan, dia berjumlah-jumlah, ramai, banyak, genap. Adapun wal watr tu, witir tu yang tunggal tu, huwallah. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pasangan ni, tak ada syarikat tak ada sekutu dia. Jadi makhluk ni banyak. Allah Taala tu satu je. Jadi syafa' tu makhluk, wal watr tu ganjil tu Allahu Subhanahu Wa Taala. Itu yang antara yang kuat lah yang disebutkan di sini. Yang kuat yang disebutkan di sini. Itulah maksud wasyaf'i wal watr. Wal laili iza yasr, dan demi malam apabila berlalu, yakni Allah Ta'ala bersumpah pula dengan malam apabila berlalu. Ini dia datang dan pergi. Ditafsirkan setengah ulama khusus malam Muzdalifah. Kerana orang yang mengerjakan ibadah haji ada berkumpul untuk mentaati Allah pada malam itu. Ada pula yang mengatakan wal lail ini dan demi malam apabila berlalu, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ambil berdasarkan pandangan Ustaz Ahmad Sun Haji ni, dia pakai pandangan malam yang berlalu tu malam apa? Malam orang bermalam di Muzdalifah masa kita pergi haji tu, ataupun malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kuih benar dong azan tu. Dah tu kita berhenti kat sini. Kau panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Kita sambung pada malam-malam akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillah. Kat sini. Tuan Pengurusi cakap, tanya, ada kau masuk semula mentari itu semua malam bulan Ramadan? Sekejap saya tengok dia tuannya. Sebab dia banyak benar pandangan ni. Saya tengok pandangan yang ikut kuat. Satu lagi Muharram. Okey, kita tengok. Hari ni berapa bulan tuan? 1 bulan. Okey, tengok kat sini ya. Ya, semuka lagi kat 2 muka lah kita an jadi banyak. Jadi malam tu kita tengok ada tak? Baca sesuatu tuan. Satu dia kata 10 Zulhijjah ada. Okey. Kata Masruq, hiyal ashrul lati zakallahu fi kisah. Tak ada. Itu malam yang zaman Nabi Musa tak payah. 10 raya puasa ada, raya haji. Tengok ya. Apa? Wa'an Ibnu Abbas. Aidan Ibnu Abbas. Banyak sangat aidan ni juga. Hiyal ashrul awakhir min Ramadan. Adalah. Tapi ujung itulah. Dan ada juga pandangan mengatakan daripada Ibnu Abbas tu dia kata
10 malam ni juga masuk juga 10 malam Ramadan yang terakhir. Itu pandangan siapa tu? Ini Abdul Wahab tu pandangan itu disebut oleh Ad-Dhahhak berdasarkan pandangan Ibnu Abbas. Mana ada 3 lah. 10 malam Zulhijjah, 10 malam Muharram dan 10 malam terakhir Ramadan. Awal Muharram, awal Zulhijjah 110 dan 10 malam terakhir 21 sampai 30 Ramadan. Itu ada. Ada. Banyak mana pandangan-pandangan ni tuan kat sini. Okay, wallahu a'lam. Tak baca ujung tadi tu, saya tuan tanya. Alhamdulillah ada orang tu kan. Ada. Jadi kita ada soalan lain ni tuan-tuan sebelum kita berhenti ni. Saya keluar latihan tuan-tuan. Hari ni ada temu duga budak sekolah. Selalu temu duga 3 hari, 2 hari. Nama itu 700 orang. Hari ni dibuat sehari je. 700 lebih kan. Daripada pukul 7.30, 8 start sampai petang tadi. Kok pengutua kata kok 7 lah habis kata. Ya Allah, hai. Latih betul rasa. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada kita berhenti kat sini ni. Itu ya, alhamdulillah kita berhenti kat sini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan sehingga kita dapat sambung kembali kuliah kita insya-Allah. Qulu qawli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.